salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya berkenaan dengan isu yang membabitkan pemilik akaun bernama Papa Gomo ya, yang mana hari ini telah pun diarahkan untuk padam hantaran ya berkaitan dengan Menteri Agama yang mana dengan melakukan satu dakwaan seksual. Hari ini ya saya lihat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberi tempoh 24 jam kepada Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo untuk menurunkan hantaran Facebook yang didakwa mengaitkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Muhammad Naim Mokhtar dengan dakwaan seksual. Suruhjaya Kehakiman iaitu Leong Wai Hong membenarkan arahan injeksi ex parte yang dimohon oleh Muhammad Naim sementara menunggu saman fitnah yang difailkan terhadap Papa Gomo selesai. Peguam Naim, Muhammad Naim Akaberdin Abdul Akadir mengesahkan mahkamah membenarkan permohonan anak guamnya. Menurutnya salinan notis permohonan ekspat mahkamah mengarahkan Azri memadam hantaran Facebook bertarikh 18 September dalam tempoh 24 jam keputusan dibuat. Muhammad Naim juga memfailkan permohonan itu pada 19 Oktober lalu. Dia mendakwa hantaran itu turut melibatkan video TikTok berdurasi 6 menit 41 saat berhubung ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee memetik ayat Al-Quran. Muhammad Naim mendakwa hantaran itu telah mengaitkan dengan dakwaan seksual, menafikan dakwaan itu sebagai tidak benar. Dia juga berkata hantaran itu antara lain menyirat dia sebagai seorang penunggang agama Islam yang berdepan dengan tuduhan seksual. Dia juga didakwa hantaran itu menyiratkan dia bersekongkol dengan DAP demi kepentingan pribadi untuk mengenepikan kepentingan agama Islam di negara ini. Jadi itu sebabnya Papa Gomo hendak disaman, dan juga hari ini kita lihat Menteri Agama mengarahkan supaya dia padam semua benda tu kerana dia buat fitnah. Papa Gomo ni, bayangkan kalau Menteri Agama pun dia fitnah dengan kenyataan-kenyataan yang lucah yang melibatkan seksual, bagaimana? Itu Menteri Agama tahu, yang memegang Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri dan hal undang-undang. Dia ni ada jawatan yang mana kalau kita lihat orang yang jadi menteri ini bukan calang-calang orang, bukan macam orang macam Papa Gomo. Jadi di sini rakyat boleh lihat bahawa siapa dia Papa Gomo ini. Kalau inilah sikap dia, Menteri Agama pun dia serang dengan perkataan-perkataan yang lucah, dengan dakwaan seksual, maka macam mana walaon-walaon di luar sana nak percaya? Saya ada satu cerita ya, yang saya nak kongsi bersama. Ejen Yahudi, ejen Israel adalah manusia seperti orang macam Papa Gomo ni lah. Macam geng-geng Ratu Biawak, macam geng-geng Cikgu Badut. Siapa lagi? Yang mana jadi Papa Bangang semua tu. Inilah mereka yang tidak payah pun Israel, Zionis yang mereka sebut buat ejen dekat Malaysia. Ejen dekat Malaysia ni telah ada secara percuma dengan orang-orang seperti inilah. Mereka-mereka ini yang menjatuhkan pemimpin Melayu Islam yang sepatutnya memimpin negara ini, yang mana kita lihat hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat dihormati di seluruh dunia dan amat ditakuti oleh pemimpin Barat kerana kelantangannya dalam isu dia sebagai seorang pemimpin Islam. Jadi mereka-mereka ini dalam negara ini menjadi ejen. Yang ejen percuma, tak perlu dibayar, tak perlu di-train, tak perlu dibuat apa. Dia dah siap, sedia ada. Mereka-mereka inilah. Jadi mereka hari ini bertopengkan isu Palestin, bertopengkan isu Islam. Menteri Agama pun mereka caci, Menteri Agama pun mereka buat fitnah. Apalagi pemimpin yang ada dalam negara ini. Jadi nilaikanlah orang seperti ini. Inilah tahap mereka. Dia cerita tentang Islam, dia cerita tentang Melayu. Saya nak beritahu, mereka-mereka ini mungkin dibayar oleh pihak luar untuk melakukan kerja ini. Kerana apa? Kerana mereka tidak ada kerja lain dan kerjanya nak menjatuhkan kerajaan yang ada. Negara Barat bertepuk tangan. Negara Barat hari ini melihat kelantangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu di Palestin ni. Negara Barat berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jatuh. Dan orang yang bertanggungjawab nak menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah di kalangan pemimpin pembangkang, iaitu Perikatan Nasional, yang dalamnya ada PAS dan Bersatu, yang ada walaon-walaon seperti mereka-mereka ini. Jadi mereka-mereka ini sekarang ini Barat melihat sebagai
ejen mereka yang diberi tidak perlu ditrain secara percuma. Dan akhirnya Barat bersukaria melihat kalau jatuhnya Datuk Seri Ibrahim. Ini yang kita rakyat Malaysia perlu lihat. Sekarang ni Barat senang saja, dia punya cerita dia buat tekanan tentang ekonomi ini. Dan akhirnya mereka menyekat sedikit demi sedikit kepada kita. Kita akhirnya dalam kerisauan dan akhirnya kita menjatuhkan Perdana Menteri kita yang ada. Kerugiannya kepada negara kita ini. Sepatutnya yang ada hari ini, pihak pembangkang, beruk-beruk ni, walaon-walaon yang ada, kita bersama-sama dah pun dimuktamadkan bahawa perkenaan yang di-Pertuan Agong tubuhkan kerajaan perpaduan bersatu padu. Tak kira kaum, tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu hari ini di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita patutnya menggarap tenaga kita ramai-ramai untuk menyokong satu tindakan apa yang kerajaan buat, apa yang patut buat, teguran yang bernas. Dan akhirnya kita akan dilihat bersatu. Tetapi hari ini melalui ejen-ejen yang dilantik khas, yang tidak perlu belajar apa-apa, tak perlu di training, mereka-mereka ini free saja. Pihak Barat, pihak Zionis yang mereka kata, pihak Israel yang mereka kata, mendapat keuntungan. Jadi kalau nak jadi seperti mereka ini, silakan menyokong mereka-mereka yang buat kerja ini. Barat tu, dia bersetuju sangat. Barat tu ketawa. Kalau kita jatuhkan Perdana Menteri yang bernama Datuk Seri Ibrahim ni, Barat suka. Sebab dia lantang. Jadi mana pilihan kita sekarang ini? Nak percaya beruk ni, ataupun kita nak percaya Perdana Menteri kita ni? Jadi kita fikir sendiri. Sekarang ni mereka memang setuju. Kita memang nak mereka jatuhkan Perdana Menteri yang ada hari ni, supaya ganti Perdana Menteri yang baru, yang senyap, yang tak tahu kerja, yang orang dekat dunia ni tak kenal. Dan kelantangan itu hilang macam tu, ditelan bumi. Jadi adakah orang seperti ini yang kita nak harapkan? Mereka-mereka ni lah agent free yang mereka kata untuk cerita tentang Yahudi, cerita tentang Israel, cerita tentang Barat, Zionis dan sebagainya. Mereka ni lah agent free yang tak payah ditrain. Saya cakap betul. Jadi sekarang ini pilihan kita lah. Kita nak tepuk tangan dengan mereka ni, ataupun kita nak tunggu Barat tepuk tangan juga untuk kita, ataupun kita sama-sama menentang kerja-kerja mereka ni. Inilah manusia yang pada saya, mereka inilah mereka-mereka yang berada dalam Perikatan Nasional ni, yang duk menentang kerja-kerjaan yang tak tentu hala ni, walaon-walaon mereka ni, tiktokers mereka, blogger mereka. Mereka-mereka inilah agent free. Tanya mereka, berapa bayaran yang mereka dapat daripada hasil kerja gila mereka? Pihak Barat takut pada Perdana Menteri kita dengan kelantangan dia untuk dia nak menyatukan Islam seluruh negara dunia ni. Puak-puak ni dalam negara nak menjatuhkan dia. Ni walaon-walaon yang telah pun ditrain oleh Parti PAS. Mungkin Parti PAS dan Parti Bersatu ni agent free Israel yang ada dekat sini, agent free Zionis di sini, agent free Barat di sini. Sebab mereka nak jatuhkan pemimpin mereka sendiri. Pemimpin dunia takut Anwar Ibrahim, pemimpin dunia segan Datuk Seri Ibrahim. Dekat negara, mereka-mereka ini melalui suara-suara walaon-walaon ini nak jatuhkan pemimpin mereka. So kita fikir sendiri. Itulah ulasan saya dengan mereka ini, supaya kita ni fikir. Ejen-ejen kecil mereka ni. Sekian, terima kasih. Thank you.